Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ke-30 Ramadan, Masya Allah. Nggak rasa 1 bulan sudah kita menjalani ibadah puasa. Hari ini hari terakhir. Insya Allah hari terakhir kita berpuasa dan hari terakhir Ramadan. Dan mungkin juga hari Ramadan terakhir kita dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kan, tahun depan belum tahu lagi kita dapat menjalani Ramadan atau tidak. Jadi beberapa hari kita tertangguh daripada perkongsian bacaan hadis ini. Hari ini saya ambil masa waktu pagi lah. Biasanya malam ini pada sibuk. Jadi kita teruskan kita punya perkongsian masih di bab ke-26, yaitu lauk yang dimakan Rasulullah SAW. Hadis 156, Anas bin Malik bercerita, seorang tukang jahit menjemput Rasulullah datang ke jamuan makan yang disediakan sendiri. Aku pergi bersama Rasulullah ke majlis jamuan makan itu. Tuan rumah menghidangkan roti gandum, kuah berisi labu dan daging untuk Rasulullah. Aku melihat Rasulullah mencari-cari labu di dalam piring hidangan. Sejak itu aku menyukai labu. Riwayat oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Terangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Qutaibah bin Sa'id daripada Malik bin Anas, daripada Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha yang bersumber daripada Anas bin Malik. Hadis 157, Aisyah berkata, Rasulullah menyukai manisan dan madu. Aisyah berkata, Rasulullah menyukai manisan dan madu. Riwayat oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Terangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraki, juga dilaporkan oleh Salamah bin Syabib dan Mahmud bin Ghailan yang menerima daripada Abu Usamah daripada Hisham bin Urwah yang bersumber daripada Aisyah. Hadis 158, Atha bin Yasar melaporkan, Ummu Salamah menghidangkan lauk daging panggang kepada Rasulullah. Beliau memakannya lalu mendirikan solat tanpa mengambil wudhu semula. Atha bin Yasir melaporkan, Ummu Salamah menghidangkan lauk daging panggang kepada Rasulullah. Beliau memakannya lalu mendirikan solat tanpa mengambil wudhu semula. Riwayat oleh Tirmizi dan Nasai. Terangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Al-Hasan bin Muhammad Az-Zafarani daripada Hajjaj bin Muhammad daripada Ibnu Juraiz daripada Muhammad bin Yusuf yang bersumber daripada Atha bin Yasir. Atha bin Yasir Al-Madani Al-Qadi adalah antara pembesar tabi'in. Laporan hadisnya diterima oleh para penyusun kitab yang 7. Kitab hadis yang 7. Hadis 159, Abdullah bin Al-Haris berkata, kami makan daging panggang bersama Rasulullah di dalam masjid. Abdullah bin Al-Haris berkata, kami makan daging panggang bersama Rasulullah di dalam masjid. Riwayat oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Qutaibah ibnu Ulahailah daripada Sulaiman bin Ziyad yang bersumber daripada Abdullah bin Al-Haris. Laporan hadis oleh Sulaiman bin Ziyad Al-Basri diterima oleh Ibnu Majah. Hadis 160, Mughirah bin Syu'bah bercerita, pada suatu malam aku bersama Rasulullah pergi berkunjung ke rumah seseorang. Tuan rumah menghidangkan daging panggang untuk kami. Rasulullah mengambil pisau dan memotong daging itu untuk kami berdua. Bilal datang dan memberitahu waktu solat sudah tiba. Rasulullah meletakkan pisau lalu berkata, apa tujuannya berbuat begitu? Memberitahu orang yang sedang makan tentang solat. Bertuah betul. Kumis Mughirah sudah panjang sehingga menyentuh mulutnya pada waktu itu. Rasulullah pun berkata, biar kupotong kumismu yang sudah panjang melebihi siwak ini, atau potonglah kumismu sampai batas siwak. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud.
Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan daripada Waqi, daripada Mish'ar, daripada Abu Syahrah Jami' bin Syahid Shidat, yang bersumber daripada Mughirah bin Syu'bah. Hadis 161, Abu Hurairah bercerita, Rasulullah pernah dihidangkan dengan daging. Bahagian kaki daging itu diberikan kepada beliau. Itulah bahagian kesukaan beliau. Oleh itu beliau memakannya. Riwayat oleh Tirmizi, Bukhari dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Washil bin Abdul A'la daripada Muhammad bin Fudail, daripada Abu Hiyan Al-Taimi, daripada Abu Zarah, yang bersumber daripada Abu Hurairah. Hadis 162. Oh, bab ini panjang lah, dia punya banyak hadis. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah menyukai bahagian kaki daging. Seorang pernah membubuh racun pada bahagian itu. Beliau tahu yang melakukannya adalah kaum Yahudi. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah menyukai bahagian kaki daging. Seseorang pernah membubuh racun pada bahagian itu. Beliau tahu yang melakukannya adalah kaum Yahudi. Riwayat oleh Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini bertaraf sahih dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Abu Daud, daripada Zuhair Ibnu Muhammad, daripada Abu Ishaq, daripada Sa'id bin Iyad, daripada Ibnu Mas'ud. Hadis 163, Abu Ubaid melaporkan, Aku memasak satu kuali makanan untuk Rasulullah. Beliau sangat menyukai daging bahagian kaki. Oleh itu aku menghidangkan untuk beliau satu bahagian kaki. Kemudian beliau berkata, ambilkanlah lagi bahagian kaki untukku. Aku menghidangkan lagi untuk beliau. Selepas itu beliau meminta lagi, ambilkan lagi sebagian kaki untukku. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, berapakah jumlah kaki yang dimiliki seekor kambing? Rasulullah SAW membalas, demi Allah yang jiwa ini berada di dalam genggamannya, sekiranya kamu diam saja, pasti kamu akan dapat menghidangkan apa yang aku pinta. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Bashar daripada Muslim bin Ibrahim, daripada Abban bin Yazid, daripada Qatadah, daripada Syar bin Hushab, daripada Abu Ubaid. Abu Ubaid adalah bekas hamba Rasulullah, merdekakan beliau. Hadis 164, Aisyah berkata, bahagian kaki bukanlah yang paling disukai Rasulullah. Beliau hanya makan daging sekali-sekala. Apabila dimasak, bahagian kaki yang lebih cepat matang, dan bahagian itu juga yang dihidangkan terlebih dahulu kepada beliau. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Terangan. Hadis ini bertaraf daif, dilaporkan oleh Al-Hasan bin Muhammad Al-Zafarani, daripada Yahya bin Abbad, daripada Fulayh bin Sulaiman, daripada Abdul Wahab bin Yahya bin Abbad, daripada Abdullah bin Zubair, daripada Aisyah. Menurut Ibnu Mu'ain, Abu Hatim dan Nasai, laporan hadis ini oleh Fulayh bin Sulaim tidak dianggap kuat. InsyaAllah hadis terakhir kita hari ini. Hadis 165, Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang badan. Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang badan. Riwayat oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf daif, dilaporkan oleh Muhammad bin Ghailan, daripada Abu Ahmad, daripada Mish'ar, daripada seorang guru, daripada Fam yang bersumber daripada Abdullah bin Ja'far. Nama lain bagi Fam adalah Muhammad bin Abdullah dan Muhammad bin Abdurrahman, dan kadang-kadang dikenal sebagai Abu Hay. Jadi insyaAllah, semoga perkongsian kita hari ini dapat menjadi iktibar kepada kita amal yang paling kita sampaikanlah. Dan insyaAllah hari ini hari terakhir kita. Ada Tuan Taufik sini, Tuan Salman, Tuan Ami Mizuno. Kita kasih share video ini kan supaya orang dapat manfaat. Tuan Alfi Syahrin,
Tuan Abdul Rahim, Tuan Dun Rasta, Tuan Baharudin, Tuan Zulkarnain, Tuan Syafiq Rosli, insyaallah, dan yang lain-lain. Jadi hari ini hari terakhir kita, syukur pada Allah SWT. Allah sampaikan juga umur kita, sampaikan umur kita di akhir Ramadan kan. Mungkin kita sampai akhir Ramadan, tapi belum tahu kita sampai 1 Syawal lah. Walaupun hari terakhir kita nampak macam kita dekat sudah pada Syawal kan. Sebab apa? Kita punya nyawa ini di tangan Allah SWT. Bila-bila masa sih Allah SWT boleh tarik nyawa kita. Jadi alhamdulillah Allah SWT sampaikan kita dan semoga Allah SWT sampaikan kita lagi di Ramadan akan datang kan. Jadi waktu Ramadan ini banyak, Ramadan kali ini Ramadan yang paling bermakna bagi kita kan. Sebab apa? Ramadan kali inilah kita menjadi imam tarawih kan. Dan cabaran akan datang untuk besok pula, kita jadi imam sembahyang raya di rumah kita kan. Jadi ini semua cabaran dan hikmah di sebalik ujian yang Allah SWT bagi pada kita. Banyak hikmah-hikmah tersembunyi kan. Jadi ulama bagi tahu waktu Ramadan ini macam-macam perkara yang mana kalau bukan di waktu Ramadan kita boleh buat, tapi masa Ramadan kita tidak boleh buat. Maksudnya boleh buat tapi ada masanya. Contohnya makan kita boleh makan di bulan Ramadan, tapi ada masa dia kita tidak boleh makan, dan ada masanya yang kita boleh makan. Begitulah yang perintah-perintah lain pun begitu. Jadi dalam Ramadan ini mengajar kita macam-macam lah kan, sabar kan. Ulama beritahu suatu orang yang menjalani kehidupan dia, macam mana dia menjalani Ramadan. Jadi Ramadan macam-macam kita hadapi, segala ujian, mau sabar, kalau panas lagi kan, macam-macam karena. Dan ulama beritahu kalau kita dapat menjalani Ramadan ni, kehidupan kita sebagaimana kita menjalani Ramadan. Sebab orang yang menjalani Ramadan ni kan, Allah SWT bagi 2 kelebihan tu kan kepada orang berpuasa. 2 kegembiraan. Yang pertama kegembiraan masa berbuka, kedua kegembiraan semasa menyambut Syawal kan, 1 Syawal tu gembira. Jadi bagi tahu satu orang yang menjalani kehidupan dia seperti mana dia menjalani Ramadan, maka dia akan mati seperti mana dia menyambut Syawal. Dahsyat jadi semoga Allah SWT kekalkan kita amalan-amalan yang kita buat masa bulan Ramadan kan. Ada baca Quran, tadarus, dan sembahyang sunat, zikir kan, dan sebagainya, sedekah. Semoga Allah SWT kekalkan kita. Pertama, semoga Allah SWT terima amalan-amalan kita. Yang kedua, semoga Allah SWT kekalkan kita dalam hidayatnya. Maksudnya semoga amalan yang kita buat ini dapat berkekalan. Sebab itu meminta dengan Allah SWT hidayah kan. Bukan senang nih, Ramadan ni dia punya aura lain macam. Kalau kita di luar Ramadan, aura dia pun lain macam. Sebab itu kita mau doa pada Allah SWT, semoga Allah SWT kekalkan kita dalam hidayatnya kan. Jadi insyaAllah Ramadan terakhir, dan mungkin, tapi insyaAllah kita punya perkongsian kitab ni saya akan usahakan lah untuk habiskan sampai baca sampai habis. Cuma mungkin kekangan kalau selepas bulan puasa ni mungkin masa itu tidak sama lah, ataupun mungkin tidak setiap hari akan dibuat. Maksudnya kalau ada kelapangan, insyaAllah saya akan usahakan untuk berkongsi dan supaya orang lain pun dapat manfaat. Jadi insyaAllah salam PB, salam Ramadan terakhir, salam Aidul Mubarak. Semoga amalan-amalan tuan-tuan diterima kan, walaupun kita puasa kali ini berlainan daripada puasa-puasa sebelum ni,
Mungkin raya tahun ini pun memang berlainan daripada raya-raya sebelum ini, kan, tapi bukanlah suatu alasan bagi kita untuk bermaaf-maafan, kan, bermaaf-maafan dengan saudara, kawan-kawan, jiran, walaupun mungkin kita tidak boleh berziarah, terpaksa menggunakan teknologi, kan, menggunakan Zoom, WhatsApp, video call dan sebagainya. Jadi kita gunakanlah, kan, kita gunakan masa-masa kita ini untuk apa? Untuk bermaaf-maafan. Kan di pagi raya ini perbanyakkan takbir, tahmid, tahlil, kan, supaya Allah SWT berkati. Kan kadang-kadang kita punya amalan time Ramadan ini kuat. Apabila tiba satu Syawal dia drop habis. Sebab itu untuk mengekalkan amalan tu kita mau minta sama Allah SWT, supaya Allah SWT beri taufik pada kita. Apa lagi ya? Tidak apa-apa lah, kan. Asmawi Aziz. Ya, insyaAllah kita buat persiapan yang serba ala kadar lah, kan. Sebab apa, raya tahun ini pun bukan boleh kita orang raya macam raya-raya sebelum ni, kan, tapi kita buat persiapan, kan, ala kadar sajalah, kan. Raya tahun ni satu hari saya boleh sambut. Yang penting lepas raya tu lagi mencabar. Jadi kita gunakan budget kita jimat-jimatkan. InsyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah dekat pertemuan akan datang. InsyaAllah besok Anda sibuk, besok kita kongsi lagi kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kalau anda hari-hari berikutnya insyaAllah. Jadi apa yang baik datang daripada Allah. Saya mengambil kesempatan lah pada hari ini untuk meminta maaf kepada rakan-rakan, kepada saudara mara, dan kepada kenalan yang mengenali saya, kan, minta ampun dan maaf zahir dan batin, dan ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga amalan-amalan Tuhan diterima, dan Idul Mubarak, kan. Jadi kita semua sama-sama doakan kesejahteraan kawan-kawan kita. InsyaAllah apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik pun datang daripada Allah atas kelemahan saya. Dan kita tutup majlis dengan tasbih kafarah surah wal asr. Subhanallah bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.